Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibulil fuqara ila siratin mustaqim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan atayna hukman wa ilma. وَصَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَطَيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وسلم. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, dan nikmat yang paling besar Allah anugerahkan kepada kita hidup, di mana hidup kita rasakan adalah hak Allah. Bukan yang hidup yang kita rasakan kepunyaan kita, tapi hidup yang kita rasakan hak Allah. Itu yang kita syukurkan. Itulah menunjukkan dialah yang layak mengesakan dirinya. Dia yang layak itu memuji dirinya sendiri. Alhamdulillah, bila kita diberi kefahaman di sisi Allah, barulah kita faham bahawa kita ini tidak memiliki apa-apa. Bila tidak memiliki apa-apa, maka kita ini dijadikan untuk menyatakan diri dia. Kita ni dijadikan untuk menyatakan dirinya. Jadi bukanlah makna ada dua. Maka adanya kita kerana nak menunjukkan Allah tu yang esa yang ada. Bukan ada dua ya. Kalau kita rasa ada dua tu masih lagi kurang lagi kepercayaan kita pada tauhid. Dia tauhid ni dia esa, tunggal, satu, tak boleh ada dua, kita pun tak boleh ada. Barulah dia katakan tauhid yang sebenar-benar. Jadi yang dikatakan tadi perhambaan tu, itu adalah menunjuk sebenarnya istilahnya hamba tu tadi, istilahnya itu adalah dirinya juga. Dia menyatakan di cerita dirinya lah. Cerita dirinya. Itu nama dia kehambaan. Dia panggil ubudiyah. Ubudiyah tu maknanya kita menghambakan diri kepada dia, Allah Subhanahu. Istilah dia. Tapi sebenarnya menunjukkan kita menghambakan diri. Sebenarnya kita gunakan hidup siapa? Kudrat siapa? Allah. Semuanya kita pakai dia semua. Jadi itu saya dikatakan tadi, kita kena faham hidup kita sendiri adalah kepunyaan Allah. Jadi malaikat siapa yang hidupkan? Iblis, Yajud Majud, Dajjal, semua siapa yang bagi hidup? Jadi hidup itu adalah nunjukkan bila dia jadi hidup aja, itu nak nunjukkan dia tu, aku ni perbendaraan yang tersembuh, maka aku ingin dikenal. Itu ya tajuk dia. Jadi tak lain, dia tu tadi dia nak, sebenarnya dia nak perkenalkan diri dia hidup tadi. Kalaupun misal kata dia tak jadikan hidup, dia dah memang hidup. Faham tak Puan? Kalau semua ni tadi dia tak jadikan hidup, Allah tetap maha hidup. Tapi bila dia tadi nak menyatakan ingin aku dikenali, maka dia jadikan supaya dia dikenali, dia suka, dia cinta untuk diri dia kenal diri dia dengan diri dia. Dia cukup dengan diri dia tak perlu. Jadi bila dia jadikan, tetap juga dia dengan diri dia esa, bukannya. Cuma kita ni, kita bila dah dijadikan hidup, maka kita rasa hidup tu kepunyaan kita.
Bila rasa hidup ni kepunyaan kita, kita akan automatik terhijab. Kita membuat hijab. Bila kita membuat hijab, maka kita akan yang nampak banyaknya benda-benda yang hidup. Hidup tu hidup. Kita tak nampak dia satu je. Kita tak pandang, maknanya pandangan satu pada yang banyak, pandangan banyak pada yang tasbih kepada tanzih. Tasbih tanzih. Jadi tanzih itu tadi jadi tasbih macam-macam. Jadi bila dia kaji tasbih itu tadi, rupanya dia satu. Dia nak menyatakan diri ni dia jadikan banyak. Cerita-cerita tu, kisah-kisah. Ya, jadi hidup kita ni kisah siapa? Nabi-nabi, jin-jin, malaikat-malaikat. Dia nak kisahkan kekuasaan, dia letakkan pada malaikat. Kekuasaan memegang aras. Kekuasaan ni mengira ni. Kekuasaan mencabut nyawa. Siapa yang bagi kekuasaan tu? Semua cerita dia. Tak ada yang kita nak dapat lihat. Ada cerita makhluk yang halus maknanya. Dia maha halus pun dia yang juga, yang latif pun dia jadi, dia yang juga jadikan. Jadi adakah kita nampak lain lagi bila kita belajar betul-betul tauhid, mengenal diri, mengenal Allah ni, kita dah tak nampak lain dah. Diri kita pun kita nak lenyapkan. Kalau ada, kita rasa kan bergetar gitu, rasa ada diri kita ni. Kita dah belajar ni, takut kita nak rasa ada diri kita. Kita risau. Bila nak rasa datang diri kita pun dalam, kita dah rasa ini musibah besar ni. Kita rasa gitu. Maknanya kita dah mencapai lah tu. Mencapai kepahaman yang hakikat sebenar. Sebab kita sentiasa nikmat tu kan, wa amma bi ni'mati rabbika. Nikmat tu bila kita tenggelam, sebenarnya memang kita tak ada, yang ada hanya dia. Itulah yang nikmat tempat sebenar. Itulah yang kata-kata lebih enak daripada surga, lebih besar lagi daripada nikmat surga, iaitu pemiliknya. Tadi kita pergi ke asal balik, innalillahi wa inna ilaihi. Kita tahu tempat kita dah. Tempat kita adalah tak ada, dan kita yang ada tu hanya dia. Dia pakai pakaian apa tadi yang disebut semalam? Ramaita iz ramaita walakinna Allah harama. Bukan engkau tapi Jadi hidup kita ni bukan engkau, tapi hidup ni hidup adalah aku. Bukan engkau bercakap, tetapi ini percakapan kalam. Bukan engkau melihat. Kita dah kena pakai itu dah. Tapi bila kita melihat dengan penglihatan kita jadi kita dah jadi salah dah. Kita rasa tak tentu arah dah. Sebab pandangan tu adalah pandangan tak tauhid. Bila pandangan tak tauhid, pandangan hawa nafsu, maka dia akan bawa kita ke arah kebinasaan ataupun tercela, dihina. Kalau belajar lah. Kalau tak belajar, dia tak ada detect. Kalau tak belajar benda ni, apa nak ada detect dah? Kita tertipu lah. Kita dalam keadaan kita buat mensekutukan Allah, kita tak tauhid dengan Allah, kita rasa macam kita tak ada buat salah. Tu bahaya tu. Kata orang yang paling rugi, dia menyangka hidup dia kat dunia tu, padahal dia tidak berakhlak dengan Allah dalam kehidupan dia. Dia banyak tak berakhlak. Dia banyak maknanya melalaikan hidup dia. Dia tak tahu hala tuju sebenar, mengesakan wal asr. Masa kita ni, setiap masa dia paling beruntung adalah kita tahu, iaitu sentiasa mengesakan dia tu untung. Selain daripada itu, makna dalam kerugian, innal insana lafil wal as. Orang yang beruntung tu adalah masa dia hidup dia sentiasa dia esakan Allah. Demi masa tu, bersumpah pada masa tu, orang yang sentiasa mengesakan Allah, dia yang beruntung. Cari jalan macam mana mengesakan Allah. Kita dah dapat, jaga pula. Bila dah jaga, dapat mengesakan Allah, kita tak nak lagi jadi manusia yang rugi. Rugi tu macam mana? Bila ada yang rasa detik dalam diri kita tak esakan Allah, kita dalam kerugian, cepat balik. Dia akan gitu. Dia dah tahu dah, dia temui apa tempat yang paling selamat, iaitu mengesakan, tak ada rasa kerugian. Innal insana, Ipan insya-Allah. Tuh. Tidak bagi di perjalanan
Perjalanan hidup kita ni adalah perjalanan yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Napas ni, kita nampak tak napas kita tu turun dan itu perjalanan. Ketika dia naik tu, dia mengesakan Allah. Bila dia turun, napas tu masuk ke dalam rasa kita, dia membawa pesanan wahyu, ataupun dipanggil tadi khatir Rabbani. Setelah dia naik, innalillahi, dia turun, dia naik balik, wa inna ilahi raji'un. Dia turun, dia datang daripada Allah. Dia datang. Dia datang dari Allah. Kemudian dia sedut, dia pulangkan balik. Wa inna ilaihi raji'un. Kita gitu. Kehidupan kita yang ada hanya semua dia. Dia yang naikkan nafas kita, dia yang turunkan nafas kita. Kita merasa di dalam naik dan turun nafas kita itu, kita merasakan dia aja. Ya, dia aja. Maknanya di dalam kolbun kita tu. Di dalam kolbun kita ada seorang lelaki. Namanya Nur Muhammad. Sirrullah juga nama dia. Ya, rahsia Allah juga nama dia dalam tu. Kalau siapa dapat ketemu dia, untunglah. Ya, itulah geliga Allah Subhanahu Wa Taala. Nur Muhammad nama dia. Kalau kita kenal tu, maka kita hidupkan nafas Ar-Rahman tu tadi dalam diri kita. Dia semua yang hidup sifatullah. Tak ada kita dah. Yang hidup sifatullah. Dia berrahsia di dalam tu yang tak dapat ditunjuk. Dia bersembunyi di tempat yang terang. Sebab nama dia Nur Muhammad sifat dia. Dia bersembunyi, tapi tempat yang terang. Maksudnya dia tu sentiasa bercahaya. Dia yang menyatakan, memberi kita faham bahawa yang ada itu hanya esa Allah. Itu namanya, dia bahasa dia dalam Quran, rijalul la tulihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itahi zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Maksudnya Quran, rijalun la tulihim tijarah wala bai'un an dzikrillah. Seorang lelaki yang maksud Allah Ta'ala tu, yang mana telah diizinkan oleh Allah untuk mengingatinya tadi. Dan dia tidak pernah dilalaikan. Tijarah, perniagaan ke apa urusan dunia ni, apa urusan yang lain, dia tak peduli. Dia tahu dalam diri dia an zikrillah. Wala bai'un an zikrillah. An zikrillah tu maknanya, kalau zikrillah sebut, kalau an zikrillah ngingat, tak pernahlah ngingat, tak pernahlah an zikrillah. Dia dah ketemu kat situ, dia duduk kat situ, dia tak pernah lagi nama dia rijal. Itu manusia pilihan Allah, insan kamil, puan kamil. Dia dah ketemulah, dah kenal lah maknanya tu tadi. Dia duduk kat situ maqam dia, dalam kolbun kita. Muhammad juga nama dia tadi, Nur Muhammad. Jadi di situlah beruntung siapa jumpa. Dia tak mau lagi yang lain dah. Dia tak mempercayai yang lain lagi. Diri dia pun dia tak percaya dah. Dia hanya percaya yang dimaksudkan Allah tu, seorang lelaki tu tadi, yang tu tadi, pilihan tadi, iaitu Nur Muhammad tu tadi. Dia datang gelam kat itu. Di situlah dia akan mengingat Allah, lepas tu akan mendirikan wa iqamis shalah wa itahi zakah, khafuna yaman, dan juga dia takut kalau dia nak rasa ada kedirian dia. Dia takut. Dia tahu yang dia tadi, rijal tu tadi, dia tahu dirinya adalah tak ada. Yang ada sifatullah. Rijal lah. Sifatullah tu Nur Muhammad. Tak lain sifat tu tak ada lah. Dia. Di situ dia duduk kat situ, beruntunglah. Itu pasal kalau kita jumpa menghirup
Kalau kita jumpa mana-mana kita pergi tempat majlis-majlis ulama ke majlis apa ke, kita jumpa ulama-ulama, kita terbau orang-orang rijal ni, yang duduk makam rijal ni, dia ada bau aroma dia. Hanya orang-orang yang mengalami aroma tu yang akan dapat kesan dia ni makam dia. Tapi sekarang ni agak sulit. Kalau kita tak mempelajari ilmu ni, kita tak akan dapat membaca kedudukan orang tu. Ramai kadang-kadang tersembunyi. Tapi kalau kita ada pelajaran ni dan kita duduk kat makam tu, kita akan dapat menghidu orang ni ada makam rijal ni. Selalunya orang itu dia makam dia para wali-wali Allah dia ada sini. Rijal ni makam yang maknanya dia dah menemui insan kamil. Diri dia dah tak ada. Sebab dia dah disibukkan dengan anzikrillah. Dia dah lebu, dah lupa, dah asyik dengan Allah. Dah anzikrillah, ingat Allah sampai dia tak peduli yang lain. Dia tahu dia fana, dia bakok dengan tu. Tu Muhammad tu, Nur Muhammad tu. Dia sentiasa hidup je. Dia nak memberi, dia nak keluarkan. Takut dia kalau nak rasa ada diri dia. Gulubu wal ab. Dia sentiasa solat berterusan. Wa iqami solat wa itai zakah. Sentiasa dia mendirikan sentiasa. Sebab dalam dia dah hidup, dia terus. Tu. Walaupun kita di luar solat Zuhur, dia solat Zuhur. Tapi lepas solat Zuhur, dia berjalan dalam keadaan terus tetap mendirikan solat. Makna dia daim terus. Dia berjaga solat janji tu. Terbawa-bawa di luar solat. Tu rijal tu. Makam dia. Dia maknanya inna solat tanha anil fahsya. Solat dia berhasil terbawa-bawa di luar solat hingga dapat mencegah perbuatan keji. Dia tak ada rasa kedirian. Kalau ada lagi rasa kedirian lepas solat, mana belum lagi sempurna solat kita. Sebab itu keji dan mungkar tu adalah ada rasa kediri. Macam mana? Sedangkan kita dalam kita melakukan solat pun dah ada rasa kedirian. Macam mana? Maknanya kita kena mengaji betul-betul, kenal diri, kenal Allah dulu. Baru kita punya solat tu tadi, baru kita tahu kategori solat kita macam mana. Main-main ke ataupun solat yang betul-betul nanti. Tapi kalau tak belajar kenal diri, kenal Allah, kita nampak solat, rajin solat. Bukan saya cakap tak boleh rajin solat, tapi dalam tu isi dia tu, isi benda-benda yang Allah Ta'ala kata apa? Fawailul limusallin allazina solatihim, celaka, azab orang yang solat hatinya lalai. Apa masuk lalai? Dalam solat pun dia rasa dia yang ada kedirian. Biar ada kedirian, masuklah masalah masuk. Kita baca Fatihah ni depan Allah Ta'ala ibaratnya. Tapi kita samping tu kita malah melayan dalaman kita. Otak kita melayang-layang. Jadi kita tipu diri kita sendiri. Tu tadi. Jadi solat kita solat orang munafik. Sikit aja kita betul-betul ingat Allah. Sikit je. Yang lain solat kita solat yang bila kita nak perbetulkan. Orang lain memang dia tak tahu dalaman kan. Tapi kita takut dengan Allah. Kenapa kita boleh jadi macam ni? Kita biarkan. Sedangkan kalau orang bercakap dengan kita berpaling, kita marah. Tapi kita dengan Allah, kita berpaling. Kenapa kita tak ada detect di situ rasa? Sebab bila kita tak mengaji kenal diri, kenal Allah, memang gitu. Kita tidak akan rasa besar Allah. Tapi kalau orang yang betul-betul dah duduk dengan Allah, rijal, dia takut betul. Takut betul. Hati dia tu berpaling sikit dia kepada Allah pun dia tak nak. Dia kawal, dia minta pada Allah, ya Allah tolong Allah, ni hati aku dah mula ni. Dia tak percaya yang lain, dia tak nak masukkan benda lain, dia nak dalam kolbun dia tu ingat, asyik dengan Allah.
Ada benda nak ganggu dia, dia nangis, dia takut, jangan ya Allah, jangan bagi masuk, ya Allah tolong pancung. Diri dia pun duduk di luar kolbun. Di luar je. Yang dalam ni dia tak bagi siapa-siapa, dia tak percaya langsung. Yang dia tahu Allah dan Rasul. Sifat dan zat tu tadi dalam tu. Tunggal namanya. Bukan mana ada dua, tunggal. Sifat dan zat sebenarnya bilangan sebut sifat dan zat seperti sebenarnya satu jua zat yang ada. Tapi dia main begitu, dia dengan diri, zat dan sifat, dia memuji diri. Ya. Sama satu esa sebenarnya. Di situ nak dihidupkan. Dia ada keluarkan nanti aroma. Dia kalau kita tak duduk kat situ, kita tak dapatlah kecapi rasa dia tu. Jadi aroma bau, kemudian dia ada macam durian lah, di 24 lain, musangking lain lagi. Ya. Jadi kita nak cerita tak boleh, durian. Tapi bila kita dah makan di 24, makan musangking, makan jenis lain, kita dapat beza lah. Mana yang lebih. Jadi bila orang tu makan, kita tahulah. Dia makan di 24, begini rasa. Tapi kita tak boleh ceritakan. Macam ni kat kau rasa yang tak boleh. Tapi kita tahu dia dah rasa musangking. Dia dah rasa durian biasa. Contoh dia gitu. Jadi bila orang yang dia tahu. Bila kita tekan suis dia, kita kata di 24, dia dah tangkap dah rasa tu. Dekat musangking dia sebut dia tadi rijal dia dah tahu makam orang ni. Kalau tidak takkan dia boleh sebut rijal ni. Jadi dalam kehidupan dia, seorang rijal, dia bergerak pun dia tak rasa dia bergerak. Dia tak ada kerian dia. Dia bercakap ke apa, kita nampak, kita tengok style dia tu. Bukan diri dia tak ada, kita nampak ada kuasa lain yang gerakkan dia. Sebab dia sendiri tak mau ada rasa diri. Jadi dia sendiri dah bawa watak tu, maknanya dia dah wama ramaita is ramaita walakin dia dah duduk situ rijal ni tadi. Jadi kita kalau dah duduk makam tu, kita tahu dia. Tapi kalau orang tak duduk makam tu, duduk kedai kopi sama-sama pun kita tak faham. Kita buat dia bercakap tu. Tapi kalau orang betul-betul dia kenal, dia tahu. Lain pergerakan kita, cara kita jalan tadi, bukan kita yang melangkahkan, Allah yang memperjalankan itu. Napas kita Allah yang menjalankan naik, dan dia sentiasa duduk kat situ orang-orang rijal ni. Special orang rijal ni, memang Allah sendiri bagi tahu dia tak pernah dilalaikan. Allah sendiri bagi tahu. Jual beli apa benda pun semua kat luar, dia tak masuk dalam diri dia, sentiasa mudah-mudahan kita dikurniakan oleh Allah. Itu hala tuju kita. Hidup kita ni mengesakan dia je. Menunjukkan bukan kita lah, maknanya dia lah mengesakan diri dia sebenarnya. Kita duduk situ lah. Tapi istilah bahasa, kita duduk mengesakan dia lah kerja kita. Itu yang paling nikmat. Bukan makna kita dia, bukan. Maknanya kita tu makna dia lah, dia. Yang ada kita lagi lah maknanya. Tapi nak bahasakan kita lah. Kalau tidak kan tak ada bahasa. Nanti tak faham. Jadi kita katakan kita tadi manunggaleng kaula gusti. Tu ataupun dipanggil tadi apa? Ilmu ni, ilmu maknanya apa Mansur Al-Alash kata apa? Wahdatul wujud. Dia apa? Menunggal dengan manusia. Jadi diistilahkan sebenarnya, bukanlah sebenarnya memang kita ni tak ada, yang ada hanya itulah susah. Kalau kita cakap nanti aku ni dah bersatu, bukan tu nanti kita kata kita dah menunggal dengan sebenarnya bahasa je, sebenarnya kita semua tak ada, yang ada hanya itulah. Kalau kita tak faham kata-kata orang yang dah tenggelam betul-betul diri dia, lebur dengan Allah, memang dia tak ada lagi rasa kedirian dia lah. Dia rijal ni maknanya manusia maknanya dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuasaan. Contoh macam Rasulullah SAW, para sahabat, wali-wali Allah.
Ni Imam Mahdi. Imam Mahdi ni, dia rijal lah. Rijal lah. Sebab dia dah kenal Muhammad tu tadi. Nur Muhammad tu tadi. Maka dia dah tenggelam dalam, dia dah tenggelam, tak ada diri dia. Yang ada sifatullah, zatullah. Jadi dia sentiasa berita yang sampai kat dia tu tadi, semua berita laduni di sisi Allah. Di sisi Allah. Ilmu dia sentiasa di sisi Allah. Sebab dia dah tenggelam. Kata. Bukan dia nak pelekehkan kitab-kitab lain, dia baca je. Kalau dia suruh Allah Ta'ala baca, dia baca. Kalau tak suruh, dia terus kepada siapa yang menciptakan kitab tadi. Dia terus direct. Dia tak duduk kat ilmu, dia duduk kat hakim. Dia duduk kat kebijaksanaan, iaitu Allahnya tadi. Baru nanti Allah bagi dia kebijaksanaan daripada sisi Allah, baru jadi ilmu. Jadi ilmu dulu ke kebijaksanaan dulu? Kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan tu letak di sisi Allah. Jadi orang yang rijal ni, dia dah tenggelam di sisi Allah macam Nabi Khidir alaihissalam. Rasulullah tak usah cerita lah, dia memang tenggelam selalu. Tak ada kejadian. Jadi di situ waktu tu turun berbagai-bagai ilmu, sebab gudang ilmu besar sekali di sisi Allah. Alimul ghaibi wa syahadah. Maha berilmu di alam ghaib, dan dia yang mensyahadahkan, menzahirkan apa saja jenis ilmu apa pun, untuk nak menceritakan kisah diri dia. Jadi tak ada lain. Itu kenikmatan yang kita perolehi bila kita dapat duduk dianugerahkan oleh Allah makam yang tertinggi, makam yang terpuji, iaitu kita dapat betul-betul rasakan dia aja. Ya Allah, syukurlah gitu, Dan kita takut kalau nak rasa ada, dia mula nak rasa ada, kita takut. Itu maknanya dah kita dah mencapai dah kurniaan Allah tu. Pasal apa kita tahu? Rosak je, kita ada je kedirian kita rosak tu. Jadi kita tak nak rosak, kita nak betul-betul pelihara supaya kita terus an zikril, terus ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kita mengesakan dia. Di situ ya Allah, saya cakap, tak dapat nak diucapkan dia punya nikmat bila orang dah betul-betul dapat makam rijal tu tadi. Sebab satu persatu nanti kita akan rasakan aroma kenikmatan mengesakan Allah tu tadi. Tak puas-puas. Pani adil. Nikmat tak jemu. Sebab kita sendiri dibagi ingat Allah tadi, asyik dengan Allah tu. Memang asyik dengan Allah ni tak jemu-jemu. Memang tahu depan ni gini, kita tak dapat nak ceritakan. Ada ya Allah Ta'ala. Ya Allah. Rupanya Allah SWT dia sentiasa dalam keadaan maha sempurna. Bila kita duduk kat situ, sempurna dia, kita tak dapat nak ucapkan sempurna. Cukup secukup-cukup macam sempurna. Jadi kita nampak apa yang berlaku, baik ke buruk, ke tinggi ke rendah, kita nampak sama je. Sebab kita tahu itu semua daripada dia. Dia yang menceritakan diri dia. Jadi kita nampak semua. Sebab kita dah tahu, kita dah duduk dengan dia, apa dia nak ceritakan, semua cerita dia. Jadi kita duduk kat dia. Ada kita nak jadi risau, ni susah, ni senang. Tapi kalau kita tak duduk situ, siapa nak jaga anak aku kalau dia ni pergi masuk belajar sekolah. Kita datang kekusutan, bukan ketenangan. Sebab kita tak tahu Allah tu adalah dia pengawas segala makhluk yang Allah jadikan. Bukan kita yang pengawas. Allah yang mengawas, Allah yang memelihara. Tapi bila kita rasa ada kedirian kita dah risau orang ni. Sebab apa risau? Sebab kita rasa kita yang boleh memelihara, mengawal. Walaupun dia anak kita diri kita sendiri pun Allah yang. Jadi dia bagi kita amanah. Amanah tu untuk kita selalu dengan Allah berhubung macam mana kita nak bereskan anak kita. Kita minta pada Allah, bukan kita yang bereskan.
Tapi bila kita rasa lama, kita rasa kita yang bereskan urusan anak kita, bagi makan apa, kita rasa itu yang jadi kerisauan kita. Bila dia pergi jauh pada kita, kita rasa apa dia nak makannya. Kan kadang banyak dengar orang-orang tua kan, kita sendiri pun, anak aku makan apa ni, dia datang dia nak bagi kita kusut kan. Tapi kalau kita serahkan pada Allah, ya Allah, engkau selama ni engkau yang jaga anak aku, walaupun anak aku dekat dengan aku, sebenarnya engkau lah ya Allah yang pelihara, bukan aku. Cuba kita dudukkan situ, nanti kita bila dia dah tak ada di sisi kita, kita boleh kawal. Sebab kita akan pulang balik, ya Allah, sebenarnya dia ada di sisi aku kan tak ada, sebenarnya engkau lah yang jaga, ya Allah. Aku sendiri pun engkau yang memelihara aku, ya Allah. Jadi kita dapat duduk di situ, maka kita akan dapat olahkan kehidupan ni dengan ketenangan, mengesakan Allah terus menerus. Kita tak mudah ganggu dalaman kita. Dia takkan anak-anak, ada anak kena hantar ke madrasah, kita dah rasa kita tinggal anak dah, aku dah solat seorang-seorang, anak dah tak ada. Kan kerisauan kan? Allah tu waktu tu, engkau lebih risau anak yang Allah tu, engkau terlupa, engkau tak risau waktu tu. Kan belaga kan? Bila engkau ingatkan anak, Allah tu ke mana waktu tu? Betul? Dah terlepas tak? Hanya kau tak duduk makan rijal. Maknanya rijal ni dia dah dapat olahkan. Berpisah macam mana pun anak tu pergi sekolah ke pergi mana-mana, dia tetap dalam ni. Engkau jangan berpisah. Yang lain tu memang aku tak percaya, itu semua akan meninggalkan aku. Tapi engkau takkan pernah meninggalkan aku. Aku nak kena jaga yang tak pernah tinggalkan aku. Yang ni dia tidak akan kekal. Ni semua kuluman alaiha, semua akan binah. Yang kekal ni aku kena jaga. Jadi aku duduk kat yang kekal. Tu kata Sayyidina Umar kan. Sayyidina Umar dia tak percaya. Rasulullah kata dia tak percaya semua. Dia percaya hanya Allah dan Rasul. Zat dan sifat dalam diri dia. Maka tu dia tegas. Dia yang lain tu semua duduk di luar je. Dia kalau pergi pun dia tak kisah. Sebab dia dah yang kat dalam ni dia dah pegang betul-betul. Kita tidak, kita tak faham ilmu ni, kita masukkan macam-macam dalam ni. Apa ni, kambing kita tak dibagi makan, risau. Semua masuk dalam-dalam. Semua kita tak letakkan tepi kat luar. Yang dalam tu hanya Allah. Kat dalam kolbun kita ada Nur Muhammad, sirrullah, ya Allah je. Bila kita dah faham ni, kita kena keluarkan berhala-berhala tu tadi. Keluarkan berhala-berhala yang macam-macam yang duduk dalam kolbun kita rosakkan. Ibarat gitulah. Rosak, keluar kan, baru dia aja satu. Dan kita pun tak boleh masuk dalam. Kita pun jaga kat keliling kolbun kita, tawaf, jangan bagi apa pun masuk. Cuma main kat luar aja. Diri kita pun tak boleh tak ada. Yang ada dalam tu je rijal tu tadi. Kita jaga sirullah tu. Tu cara skill ataupun cara kita nak duduk betul-betul dengan keesaan. Mana betul-betul yang mengesakan dia betul. Di situlah tadi yang Allah Ta'ala azinallahu an turfa. Azinallah. Rumah yang aku izinkan untuk azinallah an turfa. Apa maknanya? Rumah yang aku izinkan untuk mengingati aku. Di mana? Dalam kolbun tadi. Yang kau dah keluarkan berhala-berhala tu. Kosong. Yang ada hanya itu yang. Kau duduk dalam tu, hanya kau yang ada hanya Nur Muhammad. Itu maknanya mengesakan Allah tak ada lain. Lenyap semua yang lain. Kalau ada pun yang lain tu, itu menunjukkan dia. Kita tak nampak yang lain. Dia esa satu. Bukan banyak, esa. Jadi tidak aku nampak sesuatu, fa'in nama tuwallu, tetap nanti kita akan nampak. Apa pun banyak tetap tu. Tanzih dia tetap di situ. Jadi mudah-mudahan kita olahkan lagi hingga halus zarah pun, atom macam mana pun kita tak ada. Yang ada gunakan pelihara dia betul-betul. Jangan sampai
ada yang lain lagi masuk lagi. Setelah kita dah dikeluarkan oleh Allah, alam nasyrah laka, Allah dah keluarkan, jangan masukkan lagi. Jaga dia. Menjaga tu lebih susah lagi tau. Kita nak dapat tahu ni pun susah. Bila dah dapat tahu nak jaga lagi tapi tak apa. Teruskan. Susah tu, dalam susah Allah akan bagi cara. Wazidnahum dia tambah kepada kita macam mana petunjuk untuk nak mengatasinya tadi. Ya. Jadi sama-sama lah kita, insya-Allah. Saya bukan bercakap ni, saya lepas. Sama-sama ilahun wa sama-sama, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam majlis Allah Subhanahu Wa Taala pada petang yang mulia ini. Jadi sesuatu keberuntungan apabila kita mendengar penceritaan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tak lain hanya hala tuju mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang diperbincangkan, apa yang diceritakan pada petang ini adalah bagi menyatakan diri keesaannya jua. Maka setelah diberi faham oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang Ustaz beritahu tadi, jangan merisaukan apa-apa yang kondisi yang berlaku pada diri kita apabila kita diberi faham, diberi kefahaman. Jadi seperti mana skill-skill yang lepas yang Allah Ta'ala menceritakan penceritaan ini, iaitu dia je. Maka bila kita duduk di yang dikatakan keesaan tu, matikan diri, tak ada kedirian diri kita, maka Ustaz pun beritahu tadi, wazidnahum huda. Tajuk semalam pun wazidnahum huda. Allah Ta'ala akan bagi. Bukan kata kita di dalam dalam kondisi kehidupan harian saja, tapi di dalam kondisi dalaman juga sama juga. Kita tetap hala tuju, tetap sama je. Tetap sama, iaitu keesaan dia je. Jadi itu yang datangnya wazidnahum huda. Allah Ta'ala memberi seperti mana yang diceritakan Nabi Ibrahim AS. Dia pun memohon kepada Allah SWT petunjuk demi petunjuk, petunjuk demi petunjuk, seperti yang dikatakan burung tadi kan, burung yang dicerai-ceraikan. Jadi dia tepuk tangan kun fayakun, maka dia bercantum balik menyebut Allahu Akbar, melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti juga Nabi Muhammad SAW memohon kebingungan demi kebingungan. Maksudnya dia tak nak ada kedirian diri dia. Dia biar Allah Ta'ala yang mengatur segala apa bentuk pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang dikaitkan dengan yang dikatakan penceritaan yang sebelum ni, malaikat, 8 malaikat mengusung arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tugas-tugas dia. 500 tahun 500 tahun bayanglah. Kita pun 100 tahun pun dah jauh, ni 500 tahun dia punya jarak di antara usungan tadi tu. Maka siapakah yang mengusungnya? Persoalannya, siapakah yang mengusung arasy Allah Subhanahu Wa Taala? Memanglah malaikat. Tapi malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi memikul arasy, dia pun mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ada lah. Diri malaikat pun tak ada dah. Diri dia pun tak ada dah. Malaikat pun sentiasa mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang mengusung? Diri dia yang mengusung pada pentadbiran tadi tu. Dia yang mentadbir semua. Pengusungan ke apa semua dia. Jadi yang nak menyatakan pengusungan ni semua dia. Tak ada malaikat, tak ada apa. Malaikat sendiri pun mengesahkan. Dia tak menyatakan diri dia juga. Itulah. Itu yang dikatakan keesaan, duduk di dalam keesaan. InsyaAllah sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu tadi pada saudara kita qalbun daripada rohania, daripada kalimat-kalimat Rabbi, kalimat kesucian kudus, moga kita dapat mengambil maksud yang kita amaliahkan untuk mengesahkan dia, insya-Allah. Itu kita ingat betul-betul, kerana ingatan itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatan tu dan mana dia hampir pada anzikrillah.
Sebab ingatan tu bila kita makan sesuatu buah atau contoh durian, ingatan kita sampai bila-bila ingatan rasa durian tu. Tapi kalau kita pandai olahkan, buntung kita. Kita bukan berhenti ingatan kita kepada sedap, ingatan kita kepada anugerah yang dibagi kita, ingatan tu kepada sedapnya durian. Tapi ingatan yang dia bagi pada kita tu sebenarnya kita membawa kepada ngesakan dia. Yang membagikan tadi ingatan untuk kita rasa benda tu sedap, iaitu Allah tu tadi lebih kita ingat. Macam mana kita nak olah dalam kehidupan kita? Di situlah sebenarnya rahsia ingatan tu sir. Ingatan tu dia ni bila Allah berkehendak, maka kita akan ingat ke situ. Tapi bersyukurnya kita bila ingatan kita dibagi oleh Allah, macam kita mempelajari ilmu kenal diri, kenal Allah. Mana Allah tu menakkan supaya kita ni sentiasa ingatan kita kepada dia. Itu yang mahal tu. Dibagilah kita ke jalan mengenal diri, mengenal dia. Tapi kalau dia tak bagi jalan tu, bukan salah Allah Ta'ala, tetapi engkaunya yang menutupi. Sebab Allah tu sentiasa, tapi beruntunglah sesiapa yang menyahut ataupun panggilan Allah untuk labbaik Allahu, kita aku memanggil panggilan untuk kembali pada engkau ya Allah. Sebenarnya yang adanya engkau. Mana kita panggil untuk bersiap-siap, kita tak ada yang adanya, sepertinya sememangnya engkau je yang ada ya Allah. Itu kita menyahut panggilan tu tadi. Itu maknanya orang yang beruntung, kata Allah SWT. Orang yang mencapai kemenangan awal-awal lagi. Itu tadi. Jadi ini tergolong daripada golongan yang beruntung ni adalah orang yang, iaitu para Rasul Rasulullah SAW, para Nabi, para wali Allah, orang-orang insan kamil yang kenal diri, kenal Allah. Jadi kita beruntung bukan sebab kita hebat, kita beruntung sebab rahmat dia yang perkenalkan diri dia kepada kita. Kalau dia tak singkap mukasyafah ghaib, kita tak jadi apa tak tahu. Itu kekuasaan dia. Tapi bila dia mana singkap, mana kita tahu dah bahawa dia sayang kita. Beruntung lagi Allah membukakan untuk kita faham kepada ghaib diri dia. Kalau dia tak singkap mukasyafah, kita tak kenal yang ghaib dia tu tadi, yang maha ghaib, ghaib al-ghuyub. Jadi dia yang nak perkenalkan diri dia, dia juga yang nak singkap buka baru kita. Kalau dia buka aja dia tak perkenalkan, kita pun tak kenal. Buka aja apa? Buka dan gaib. Maknanya kita kenal dia tu yang maha gaib, hingga lebur kita ni tak ada baru kita kenal. Kalau ada lagi diri kita masih lagi tak kenal. Tapi kalau kita dah kenal betul-betul, binasalah dirinya. Memang kita bila dah sampai itu kan, kita tak mau ada rasa diri, takut kita nak rasa diri. Sebab kita akan tercela, kita akan dihina. Tu kita jaga kekhusyukan tadi, terbawa-bawa di luar solat. Kekhusyukan tu apa? Ingatan kita yang adanya, dia tak ada kita. Ingatan tu nak dijaga. Kalau zikir tu sebut, tapi ingat, belum tentu orang berzikir tu dia ingat. Tapi kalau orang ingat pada dia dah automatik zikirullah. An zikrillah. Sentiasa rasakan Allah tu, dia bukan menyebut. An zikrillah ni, dia bukan ni. Zikirullah baru dengan perkataan, sebutan. Tapi an zikrillah di dalam dia asyik je. Dia hidup. Dia merasakan keasyikan, mengesahkan Allah je, dia tak mau lain. Dia dah dapat tempat wa ila rabbika farghab, tempat hala tuju yang dia sasaran dia dah tepat, dah duduk kat sasaran tu tadi. Bukan lagi nak attack sasaran, bukan. Itu lagi tarikat. Dia dah makna syariat, tarikat, hakikat, makrifat, dia dah tahu awal akhir batin. Tumpuan dia adalah an zikrillah, iaitu tenggelam tak ada diri itu. Jadi awal akhir zahir batin dia nampak semua dia aja, tak ada diri. Dia dah main kat situ. Dia panggil baqa' bi dah. Fana maknanya kita dah nampak tu bentuk yang kita nampak juga betulkah? Tak ada. Tu fana. Tapi baqa' ni dah memang tak ada yang kita nampak dah. Melainkan tu beza dia fana dengan baqa'. Fana kita berdukar,
Kita nampak kipas, kita tak nampak kipas, kita nampak apa jadi kipas. Tu fana tu. Kipas tu kita tak nampak. Tapi bakok tu makna dia dah tenggelam. Semua tak ada dah. Semua yang ada daripada dia. Dia nampak. Untuk menyatakan cerita, kisah. Apa dia nak buat. Apa dia nak lukis. Dialah skrip, dialah apa. Semuanya dia. Sekian alam ni semua, dialah yang membikin. Apa nak jadi tahun depan, ramai masuk surga, apa dalam neraka. Semua dia punya pentak. Dia dah nampak. Semua kita nampak. Kita duduk kat dia, kita nampak semua dia punya olah-olahan dia. Lukisan-lukisan dia. Cerita-cerita dia. Dia tadi diri kita dah maknanya tenggelam tu. Saya dia bakok tu, dia duduk situ. Cuma tak boleh nak cakap lah. Itulah dia. Kita akan nampak pergi. Kita pun nampak. Di situ kita akan merasakan nikmat yang tak ada dapat diucapkan nikmat, kata Rasulullah. Dia disembunyikan oleh Allah SWT. Hanya orang yang dibagi tu ya rasa. Maqam ni. Tu ya. Jadi alhamdulillah dengan sedikit penerangan ni tadi kita duduk kat ingatan Ingatan tu tadi kita tukar. Kalau kita kopi ni sedap, manis, pahit, semua rasa kopi tu yang kita minum, kita tukarkan engkaunya lagi. Kalau kita tak buat kat situ, nanti kita tak akan dapat. Kita kena fanakan benda tu, lenyapkan benda tu, baru dapat duduk bakok. Tasbih kepada tanzih. Dia benda tu tak boleh berpisah. Tapi sebenarnya satu. Perlu ada tasbih, perlu ada tapi dia bukan dua, tetapi satu, esa juga. Cuma kita nak dia tajalikan untuk kita kenal. Tapi kenal tu bukan kenal tu benda tu ada. Kenal tu sebenarnya tu benda tu tak ada. Yang ada ini. Itu maknanya. InsyaAllah Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Ada kesilapan, ada kedirian dalam menyampaikan. Afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.